Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Huzaimah kerana sudi menghadiri pada sesi wawancara kami. Bagi sebelum kita anda tadi dan Cikgu pun datang seorang asal bermana dan sebagainya. Kita izin untuk Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada kami, insyaAllah. Boleh ke Cikgu? Okey, insyaAllah. Terima kasih Adila. Okey, nama dia Cikgu Huzaimah Mak Ihsan. Okey, sebenarnya saya berasal daripada Keluang, Johor. Tapi dah 14 tahun menetap di Kuala Terengganu. InsyaAllah menetap sampai tak tahulah bila, sampai akhir hayat saya pun tak tahulah. 14 tahun. Kemudian saya mendapat pendidikan awal daripada UPM. Okay, saya ambil diploma kejuruteraan pertanian. Kemudian saya menyambung pengajaran saya di untuk menjadi seorang guru. Seterusnya selepas saya posting iaitu sekolah yang pertama saya adalah Sekolah Menengah Kebahasaan Perwira di Rompin. Terusnya saya menyambung degree saya di OUM. Selepas daripada Rompin tu saya berpindah ke Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun dan mengikut kami sekejap saja setahun. Selepas tu balik semula ke Johor, Sekolah Tinggi Keluang. Seterusnya saya berpindah ke Sematu mengikut kami Sekolah Kebangsaan Canadian Convent. Dan seterusnya masuk ke Terengganu Sekolah Menengah Belara sehingga sekarang. Okay. Jadi kalau ikut saya punya pengalaman mengajar adalah setakat ni 25 tahun. Inilah contoh kalau usia 56 tahun saya ambil pencen lah. Okay. Punyai anak seramai 5 orang. Okay. Semua masih bersekolah lagi setakat ni. Dan saya sekarang menetap di Kuala Terengganu lah. Kampung Bukit Tunggal, Kuala Terengganu. Boleh? Setakat tu je lah saya punya pengenalan diri saya lah. Okey, soalan lain? Okey, terima kasih Cikgu. Sama. Atas perkenalan ini, salam perkenalan juga daripada kami. Okey, terima kasih. Jadi kita boleh proceed lah insyaAllah kepada soalan pertama. Okey. Bolehkah ceritakan sedikit latar belakang Cikgu? Mungkin daripada mana maksud saya terdetiknya Cikgu ingin menjadi seorang pendidik? Terdetiknya. Mula-mula lah macam mana nak jadi seorang saya terdetik masuk dalam profesion perguruan. Okey. Tak apa. Sebenarnya okey. Terima kasih Adila. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dari profesion perguruan ni merupakan orang kata satu kerjaya. Okey, merupakan titik kehidupan seorang tu nak menyara kehidupan sendiri dan juga keluarga dia. Jadi kalau ikutlah dia ni kata profesion perguruan taklah sepopular kerjaya sebagai seorang doktor, seorang peguam, tapi kerjaya yang cikgu pilih ni sesuai dengan jiwa cikgu. Okay? Dan mula-mula sebenarnya, masa selepas saya graduate diploma tu, saya tak tahu nak jadi apa lagi. Tapi bila saya dah masuk menjadi seorang guru sandaran pada waktu tersebut, saya terus jatuh cinta pada profesion perguruan. Sebab tu saya menyambung terus kepada menyambung pelajaran ke Maktab Perguruan KPLD selama setahun dan akhirnya menjadi seorang guru serta saya menyambunglah degree saya dekat OUM. Sehinggalah sekarang ni saya kata alhamdulillah saya menjadi seorang guru dan betul lah guru adalah jiwa saya. Seterusnya soalan? Okey, terima kasih Cikgu atas jawapan yang diberikan. Dan kalau kita dah sebelum ni mungkin kita tak terdetik pun untuk jadi seorang pendidik. Betul. Dah masuk dunia seorang pendidik. Yes, betul. Automatik jiwa tu terus ingin menjadi seorang guru. Ya, betul. So kita tahu guru pun merupakan satu kerjaya yang murni yang sentiasa dipandang oleh masyarakat, insyaAllah. Betul. Memang tu tepat sekali. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, kita terus pergi pada untuk soalan yang kedua. Silakan. Cikgu dengar ke? Dengar Nurul. Jelas sekali Nurul. Amira boleh tanya Amira? Mana Mira? Saya Cikgu. Cikgu saya nak tanya soalan. Boleh. Cikgu kongsikan apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru? Soalan saya. Apakah apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru? Okey. Kenapa cikgu nak jadi seorang guru? Ya Allah, soalan. Kenapa saya nak jadi seorang guru sebenarnya kalau ikutlah kalau awak dah masuk dalam profesion perguruan ni, dia satu kerjaya yang sangat menarik. Dia mengajar satu ilmu tu dan ilmu tu terus bermanfaat pada masyarakat sebenarnya. Jadi kita nak lahirkan, kita tahu apa-apa pun
kita tu sebenarnya guru yang pertama, tapi tak secara formal. Bila kita masuk sekolah, pembelajaran tu secara formal dan diajar oleh guru ataupun pensyarah lah, tapi dalam bidang saya kata guru lah. Okay, jadi perkara yang bermanfaat kita berikan kepada anak murid kita, dan kita tahu kalau satu ilmu dia bermanfaat, dia punya pahala dia besar walaupun kita dah tak ada. Okay, walaupun kita dah tak ada, jadi pahala tu akan berterusan. Okay, jadi itu yang cikgu rasa alhamdulillah memang tepat pilihan cikgu lah. Kita selain daripada boleh mendidik anak murid kita, kita tak akan didik seseorang murid tu menjadi orang yang tak berguna. Semua nak jadi orang berguna walaupun dia tak pandai, maksudnya pelajar lemah, saya bagi contoh lah kelas belakang, tapi kita nak dia jadi seorang manusia yang berguna. Tak kira lah apa benda pun bidang yang dia ceburi. Kalau dia minat kepada bengkel motor contoh, okay? Jadi tak ada masalah. Kita bukan semestinya kita didik tu menjadi seorang doktor. Jadi kalau pelajar depan tu kita boleh didik jadi seorang doktor. Paling kurang pun cikgu lah macam cikgu ni. Tapi yang belakang tu pun kita harus didik dia menjadi seorang pelajar yang berguna. Kalau perempuan tu kalau bidang jahit dia minat, tak apalah. Kita jadikan dia buka laluan kita menjadi seorang tukang jahit yang berjaya. Saya selalu cakap macam tu pada anak murid saya. Saya kata saya tak nak ni apa pun. Saya cikgu matematik. At least kalau dia dapat mengira duit yang dia dapat daripada jahitan dia tu pun kira satu perkara yang baik lah. Ya, jadinya saya rasa kenapa pilihan cikgu tu saya rasa sesuai lah dengan saya tu. Atau satu lagi kenapa saya menjadi seorang guru tu dorongan keluarga lah. Dorongan daripada keluarga dan keluarga terutama suami saya lah. Suami saya berjumpa senang cerita saya jumpa jodoh saya ni dekat UPM. Jadi dia lah mendorong saya menjadi seorang guru sebab kalau ikut guru ni kita spend time dengan family ni lebih sikit lah bandingnya. Asal bukan cita-cita saya sebenarnya. Cita-cita saya tu kalau ikut bidang saya dekat UPM adalah saya konon-konon jadi engineer lah. Tapi saya fikir balik masa. Jadi kalau kita jadi cikgu ni alhamdulillah kita akan boleh spend masa dengan family tu lebih sikit lah. Okay. Jadi satu lagi tu benda tu minat daripada saya jadi guru sandaran. Asalnya jadi guru sandaran. Bila dah jadi guru sandaran saya best juga kan? Okay, best juga tu sampailah saya pergi ke laluan profession perguruan ni sekarang insyaAllah. Ya, nak soalan? Okey, terima kasih. Betul lah, saya setuju juga apa yang Cik cakap. Kalau masa kuliah depan mungkin kita boleh lahirkan seorang doktor, seorang guru, dan sebagainya. Tapi kita tak boleh expect pada untuk bagi pelajar yang kelas belakang. Mungkin kita tahu budak kelas belakang ni dia punya kefahaman dalam mata pelajaran ni agak kurang sedikit daripada kelas hadapan. Jadi mereka lebih Allah beri juga anugerah kepada mereka, kelebihan pada mereka adalah dari segi kemahiran. Betul. Mungkin dengan kita beri semangat untuk diorang keluarkan bakat-bakat mereka yang kemahiran mereka ada, minat mereka teruskan. Jadi insyaAllah mereka orang-orang yang berjaya. Ya, betul. Tak ada masalah, tak ada masalah. Memang betul. Kalau ikutnya ramai daripada sekolah cikgu lah SMK Belara tu kan, walaupun kelas belakang, tapi cikgu seronok bila dengar cikgu kerja kat sini kimpalan. Okey lah tu, at least dia orang memang ada kerjaya, tak ada masalah pun dalam bidang apa pun. Okey, jadi dia orang boleh ada nak karir pendapatan sendiri, bina hidup keluarga sendiri, dah kira berjaya juga. Tu kata kadang-kadang itulah pelajar belakang ni, walaupun tu kadang sukanya pelajar kelas belakang ni dia terlalu jumpa cikgu dia tegur, dia akan panggil walaupun daripada jauh. Itu kita rasa alhamdulillah lah kita berjaya untuk membina satu sasiah yang baik, hormat kepada guru, kita boleh terapkan pada kelas belakang ni sebenarnya. Dia orang hormat saja, walaupun kita tak ingat nama, cikgu ni tak ingat nama, tapi dia orang ingat dia cikgu lah cikgu dia. Itulah kita nak sebenarnya. Okey, soalan lain? Okey, cikgu betul-betul saya setuju sangat dengan kata cikgu. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya daripada cikgu. Ya, saya nak tanya pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Ciri kepribadian yang pada ciri kepribadian yang ada pada seorang guru yang berjaya. Seorang guru yang berjaya. Yang seorang guru yang berjaya. Okey, sebenarnya banyak kalau nak jadi sebagai seorang guru yang berjaya, cikgu ambil sikit je lah. Pertama kali tu kita tahu kalau cikgu ni merupakan satu role model kepada bukan setakat murid tapi kepada masyarakat, ibu bapa, masyarakat. Jadi kita ni cikgu, mana pun kita pergi, orang panggil kita cikgu, betul tak? Orang tak panggil kita doktor, panggil bukan doktor. Okay, so orang akan panggil kita cikgu. Jadi bila sebut cikgu, jadi automatik masyarakat kata, boleh jadikan contoh. Kalau kita cikgu yang negatif dan negatif ni kita tak maulah hidupkan. Jadi yang pertama lah kalau kata seorang guru yang berjaya tu, dia sendiri jadi contoh yang terbaik
sama ada pelajar dia ataupun pada masyarakat. Okay? Jadi contohnya kalau kita nak sebelum kita jadi contoh yang terbaik tu, okey tak apalah kita contoh dia mengambil berat kepada pelajar-pelajar yang ni, kita tengok dia macam je budak ni, terutama kelas belakang kan, kita tengok macam dia macam inilah benda masalah. Kenapa mak awak? Kadang-kadang kita setiap murid ni dia berbeza jadi kita kena faham. Okay, kalau kita nak tanya, kita kena faham dia. Okay, kadang-kadang dia ada masalah family, mak bapak dia, jadi kita kena tahu kat situ. Kemudian selain daripada tu, seorang guru yang nak kata daripada seorang guru yang berjaya tu, pertama tu memang tadi menjadi role, dan yang kedua tu dia mesti mempunyai pengetahuan, kemahiran, lepas tu pakar dalam mengajar subjek dia. Tak kisahlah subjek apa pun, kalau kisah kau cikgu matematik lah, subjek apa pun, even pelajar berkeperluan khas, tahu lah berkeperluan khas kan, yang ahli pendidikan khas tu pun sama juga. Jadi dia kena mahir, dia ada pengetahuan, lepas tu pakar dalam subjek yang dia ni, lepas tu mahir dalam menyelesaikan masalah. Contohnya kita tengok pelajar kita yang lemah, pendekatan pembelajaran tu berbeza dengan kelas yang agak cerdik. Senang cerita lah. Tak sama kan, kita sama. Kalau contoh kelas belakang, kelas depan kita bagi 10 soalan. Kelas belakang janganlah bagi 10 soalan, dia akan boring. Gitu. Kita bagi 3 dah lah. Kita main, saya kata selalu cakap dengan Nurul, kita main tarik-tarik tadi. Jadi insya-Allah lah kalau kamu pun tu sebenarnya banyak jugalah lagi sebenarnya, tapi cikgu sentuh 2 perkara tu lagi. Jawapan yang lain tu kita pergi ke soalan lain pula lah. Okey. Betul yang cikgu kata, sebagai seorang pendidik kita kena tunjukkan akhlak yang baik. Sebab kita merupakan role model tu, bukan sahaja orang sekeliling kita. Dan bila kita keluar daripada sekolah, aura seorang guru tu sangat jadi bila orang masyarakat sangat menghormati. Betul. Ke mana-mana ni mesti cikgu ni. Gaya. Pergi masuk cikgu. Pergi masuk. Cikgu. Kalau nak cakap sama je. Cikgu kelas. Cikgu dia tahu kita cikgu. Tak pakai nempel. Tapi cikgu tu tak tahu. Aura tu tak ada pun tulisan cikgu. Memang tak ada. Itulah maksudnya itulah. You are apa orang kantin, macam saya biasa dengan Nurul, nampak dah Nurul tu, nampak sangat cikgu, gitu. Adila pun sama, nampak sangat Adila tu, Mira pun sama, cikgu tu, macam cikgu tu. Okay, terima kasih. Okay, kita next soalan. Yang kita tanya, apakah cikgu kepribadian yang perlu ada dari seseorang sebelum masuk ke dalam bidang keguruan? Okey. Sebelum masuk ke bidang perguruan. Okey. Kita ginilah. Cikgu sebenarnya tak tahu sangat. Tapi gini apa yang perlu saya terapkan bagi nasihat pada adik-adik ni. Pertama sekali kita ni sasiah yang positif lah. Sasiah yang positif. Kita ada sifat jujur. Jadi bila jujur semua percaya kat kita. Itu je. Lepas tu yang kedua kita menepati masa. Bukan setakat cikgu. Cikgu rasa orang lain pun, apa kerjaan pun, kalau orang tu tak tepati masa, orang marah juga kan. Jadi kita perlu tepati masa lah. Lepas tu amanah lah. Okay? Kemudian amanah, orang nanti kita jadi bendahari ke apa ke. Sebab dalam perguruan pun, dalam sekolah pun ada kelab-kelab guru kan, kelab guru. Jadi sebagai bendahari ke apa ke, kena amanah lah. Okay, lepas tu ikhlas dalam perbuatan dan perkataan. Ikhlas lah, kita ngajar tu lillahi ta'ala katalah. Okay, niat tu memang ikhlas lah. Kemudian ada sifat sabar. Kalau tak sabar tak boleh lah. Sebab setiap murid tu pelbagai. Setiap murid tu pelbagai. Ada yang menyakitkan hati, ada yang ambil hati kita, pandai ambil hati kita. Bukan setakat murid saja, kadang-kadang rakan-rakan guru pun ada juga ni kan. Itu tak nak cakap lah. Lepas tu pemaaf, lepas tu lagi bertoleransi sebab bila berhadapan dengan murid dia macam-macam. Okay? Macam-macam. Jadi kena sabar dan bertoleransi, itu je lah. Okay, kemudian sekarang ni yang selain daripada tu ada kemahiran komunikasi yang baik. Okay, sebab kalau ikut zaman sekarang ni pelajarnya berbeza-beza. Bukan berbeza macam mana? Dulu 10 tahun lepas lah, cikgu tak nak cakap 20 tahun lepas, 10 tahun lepas. Pelajar dia macam 10 tahun lepas dia tak terdedah dengan segala teknologi ni. Gadget-gadget ke internet memang tak ada. Jadi kita ni macam saya ni orang tua kata, orang tua orang tua ni kena faham macam mana nak berkomunikasi dengan dia orang. Macam mana nak berkomunikasi dengan dia orang. Jadi kena standby lah cara kita berkomunikasi tu macam mana. Sebab sekarang ni saya kata anak murid dah lebih kepada gadget lah dan segala macam tu dengan teknologi yang tinggi. Jadi bila kita nak berkomunikasi mestilah menggunakan pendekatan yang berbeza. Seiring dengan zaman sekarang ni lah. Untuk apa tau kita kena pendekatan ni, sebab kita nak menarik perhatian dia. Kita nak sampaikan ilmu. Bila kita nak sampaikan ilmu, kita nak tarik perhatian dia. Dia main, saya kata kalau
baca kelas hadapan, insyaAllah tak ada masalah. Okay, kita boleh gunakanlah apa ICT yang ada dan sebagainya tu. Tapi kalau kelas belakang ni kadang-kadang mereka daripada dia orang saya ada tapi kadang-kadang top up dan sebagainya tak adalah. Okay, macam sekarang ni sebelum ni dengan PKP, PDPR, dia orang tak masuk kelas. Kita faham lah mungkin dia orang tak ada top up dan sebagainya. Jadi kita pandang-pandang lah pendekatan yang ada kan. Kalau baca kelas depan, guna Google Meet tak ada masalah. Tapi kalau kelas belakang, kita siap bagi dia. Jadi pendekatan berkomunikasi dengan pelajar depan belakang tu lain lah. Itulah kepribadian yang ada pada diri seorang sebelum masuk dalam bidang keguruan. Pandai lah itu lah. Kalau kata comel tu memang semua comel. Okay, kiranya itulah. Kita kena ada ilmu sikit lah dari segi komunikasi, dari segi tasiah tu memang positif. Semua yang positif adalah yang baik untuk seorang guru. Dia sabar tu. Ada lagi soalan? Ibu bapa. Cikgu lupa nak cakap. Ibu bapa pun sama, ni juga kita perlu pandai. Kadang-kadang sekolah kan dia ada orang kata ambil report kad temu murni dan segalanya. Jadi kita berhubung dengan ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa pun pelbagai ragam. Okay, dia orang kadang ada educated, yang tak apa-apa. Orang kampung pun ada orang educated apa-apa. Jadi pendekatan tu berbeza. Macam tu lah. Okay, bukan setakat anak murid tapi ibu bapa masyarakat kita kena itu je lah. Okay, soalan lain. Okay, cikgu saya nak tanya. Okay, Mina, Azmina. Ya, saya. Apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah kepribadian seorang guru unggul? Okay. Ciri atau sifat yang perlu semangat untuk menambah baik kebiasaan seorang guru unggul. Ni ada guru unggul dah ni. InsyaAllah kau kan masuk jadi seorang si unggul. Cikgu pun untuk kata cikgu pun kau unggul sangat pun. Tapi kalau cikgu tak unggul, kau unggul dah cukup dah. Jadi ciri-ciri unggul seorang guru unggul ni pertama mesti dia punya wawasan yang tinggi lah. Dia punya wawasan yang tinggi, kemudian proaktif lah dalam era mendapati era sekarang ni memang dia perlu proaktif. Sebab kita masa perlu cepat, kita kena proaktif mempunyai inisiatif untuk berjaya. Jangan kita tapi masing-masing macam nak berjaya kemudian memang sifat responsif lah, kena ada sifat responsif iaitu tanggungjawab lah. Tanggungjawab pada pemimpin, pengurusan, pada ketua-ketua kita, pada rakan-rakan sejawat, pada anak murid, perlu ada lah. Kemudian sifat inovatif lah. Kalau kita ni seorang inovatif memang lagi bagus lah. Jadi mungkin sifat kita yang ke depan, ke hadapan lebih daripada orang lain tu lebih baik lah. Jadi anak-anak murid kadang-kadang dia suka cikgu-cikgu yang hari ni buat benda lain, esok buat benda lain. Jadi salah satu daripada tarikan untuk pelajar-pelajar lah. Kemudian berani merebut peluang dan ruang. Peluang dan ruang lah. Kalau macam cikgu ni, cikgu pegang projek akademik, cikgu kena carilah apa yang perlu diberikan apa program-program yang sesuai untuk pelajar-pelajar cikgu yang untuk berjaya atau cemerlang dalam bidang akademik. Jadi rebutlah peluang dan peluang yang ada tu untuk kita buat satu program ke 2-3 program setahun untuk jadikan anak murid kita seorang murid yang baik lah. Kemudian kalau ada masalah, berfikirlah secara rasional, tenang lah. Kemudian cikgu rasa tu je kot, banyak lagi tapi cikgu rasa yang tu je lah. Sikit-sikit dah. Lagi? Tak lain anak-anak? Terima kasih cikgu untuk jawapan yang baik. Seterusnya pergi pada soalan seterusnya. Anissa. Okay, cikgu saya nak tanya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Yang patut ada pada guru tu positif kan? Jadi kalau yang tak sepatut tu kira yang negatif lah. Yang perlu kita hindarkan, harap-harap kita tak adalah penyakit itu. Contohnya tak ada pilih kasih, mentang-mentang lah Nurul Anissa ni orang kaya, kita lebihkan dia. Contoh, dia bagi contoh. Lepas tu ada pula si A tu yang tak apa-apa nak kaya. Lepas tu kita buat abaikan, tak boleh lah, itu sifat pilih kasih. Tapi kadang-kadang kita nampak sebenarnya dalam kelas kita nampak anak murid kita yang ada senyap, yang ada terlalu aktif. Yang aktif tu yang kita nampak sangat. Itu kadang-kadang kita pun gitulah. Macam tu ada juga perasaan tu, tapi itulah manusia kan. Tapi kalau boleh hindarkanlah manusia. Lepas tu janganlah amalkan sifat autokratik. Kita betul. Kalau boleh biarlah bersikap demokratik lah. Jadi dia tu kata elakkan dari sifat autokratik lah. Kita je betul, orang lain salah. Masing-masing kan kalau ni dia beri pendapat, kita boleh terima, ataupun pendapat kita kalau dia tak terima, kita cari pendapat, kita cari cadangan dia lain, ataupun kita terima cadangan orang lain. Jangan terlalu tak boleh. Tu keputusan saya, tak betul lah tu. Kita masing-masing ada pendapat. Masing-masing ada. Mungkin pendapat kita punya cadangan tu tak elok. Mungkin ada sesuatu yang
adalah tak kena ke apa ke, okey kalau orang tegur, relax orang tegur. Jadi kita terima pendapat dia. Itu yang kata demokratik. Kemudian tiada timbang rasa dan tolak ansur. Itu tak maulah. Mesti ada timbang rasa dan tolak ansur. Kadang-kadang macam contoh, cikgu bagi contoh ada macam di sekolah banyak program-program yang dijalankan di sekolah, sama ada kurikulum, co-kurikulum. Jadi orang kata kesepakatan, teamwork guru-guru. Macam mana ada sebahagian daripada kawan kita lah, rakan guru kita tu, mungkin ada yang tak ambil rasa tanggungjawab amanah yang dibagi. So kita perlu elakkan lah, kita sama-sama buat program tu tersebut bersama-sama. Jadi kita perlu tu kan kata ambil ni lah, jangan kita lepas tangan. Kita tak nak macam tu. Kemudian semaikan rasa tanggungjawab. Kalau dia rasa orang ni rasa kurang tanggungjawab, tu kita elakkan lah. Sebab kita ni menjalankan amanah sebenarnya. Kita amanah. Nanti kan kena soal, siapa nak jawab? Kita tak ada talian hayat dalam kumpul tu. Kalau boleh panjangkan talian hayat, tu tak ada masalah. Kita tolong suruh orang lain tolong jawab kan. Ni kita kena jawab sendiri. So tu dah kata, bila nak menjalankan amanah dan tanggungjawab ni berat lah. Jadi bila dah ada tanggungjawab, kena ni kan lah, elakkan daripada tak ada rasa tanggungjawab. Itu je lah. Okey cikgu, saya tanya lagi satu soalan. Okey boleh. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Cikgu akan datang waktu tu cikgu pencin dah kan. Korang pula ambil kerja cikgu kan. Okey. Jadi guru akan datang. Okey, sekarang ni nak kata guru akan datang ni sebenarnya sebagai mencabar. Sekarang sistem pendidikan itu sebagai mencabar. Dari satu hari cikgu yang kata yang akan datang tu mestilah mempunyai atau memiliki satu wawasan lah. Satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan ni. Kemudian masing-masing mestilah mempunyai pemikiran aras tinggi. Okey, sebab apa kita nak menepani anak murid ni yang orang kata dunia globalisasi. Gitulah kot. Jadinya memang cikgu kena buat pemikiran aras tinggi lah. Itu kadang-kadang dia tengok juga kita mengajar di mana. Kalau kita mengajar mungkin di bandar-bandar besar, memang cabaran besar sikit lah. Sebab kadang pelajar ni dia lebih advance daripada kita. Okay, jadi kalau sekolah cikgu ni tak apalah, biasa-biasa je kan Nurul kan. Tapi kalau awak kena posting dalam bandar-bandar besar, awak kena bersedialah. Ada wawasan yang unggul, lepas tu berinovasi, mempunyai pemikiran aras tinggi, mampu berinovasi. Jadi sebab ini semua akan meningkatkan keberhasilan sekolah. Sebab keberhasilan maksudnya bukan sekarang ni dia tidak bergantungan kepada akademik semata-mata. Kita nak kemenjadian murid. Bila kemenjadian murid maksudnya macam cikgu kata tadi lah. Contoh cikgu awal-awal tadi, pelajar belakang tu, walaupun dia tak berjaya dari segi akademik, tapi dia berjaya. Kalau dia dah buka bengkel motor, itu dah kira berjaya. Itu namanya kemenjadian murid. Maksudnya murid tu jadi manusia. Manusia berguna. Memang jadi manusia, tak bertukar setakat ni. Tapi manusia berguna. Itu jadi murid. Sebab bakat setiap orang adalah berbeza. Kalau tu saya kata, yang jadi doktor-doktor lah, tak kisahlah sekurang-kurangnya kalau sakit tu kita boleh pergi hospital, ada doktor. Nak menjahit baju cikgu, nak menjahit baju kamu tu dia kata. Jadi bukan boleh hantar ke dia, tak ada masalah. Itu salah satu. Kalau tak ada tukang jahit, kalau tak ada tukang baiki kereta, kita rosak, siapa nak baiki? Kita semua jadi doktor. Macam tu. Jadi apa-apa pun kemenjadian murid tu kena ni. Jadi kenalah cikgu-cikgu akan datang, perlulah mempunyai pemikiran aras tinggi, berwawasan, boleh menepani masalah pelajar. Macam tu je lah. Itu cikgu punya harapan lah supaya korang ni boleh menjadi seorang guru yang memang betul-betul berwawasan yang unggul lah. Gitu. Soalan lain? Okey cikgu. Ya. Saya ada soalan. Apa nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey. Inilah untuk korang sebagai bakat insan guru profesional ini, semua ni bakat insan guru profesional. Cikgu tinggal berapa tahun ni, jadi cikgu insyaAllah ada dah jadi korang ni. Okay? Jadinya cikgu perlu mencabar diri sendirilah. Sebab apa cikgu kata untuk mencabar diri sendiri? Sebab untuk memastikan pemikiran kita ni seorang yang jadi seorang guru yang berfikiran kreatif, inovatif. Tahu kan maksud inovatif kan? Sesuatu yang baru, kita apply sesuatu yang baru. Kemudian kritis. Lepas tu satu lagi kita perlu memastikan diri kita ni dilengkapi kemahiran pedagogi. Pedagogi bersifat holistik. Pedagogi belajar kan. Pedagogi bersifat holistik keseluruhan lah. Bukan dari satu aspek saja, kita kena ada pedagogi secara holistik bagi mengukuhkan pelajar murid untuk murid ni mampu bersaing di peringkat globalisasi. Global lah, peringkat dunia lah. Sebab sekarang ni dia dah tak main dah kampung-kampung. Dia main global lah ke. Jadinya kena kita gitulah, maksudnya cikgu kena berfikiran macam mana. Selain daripada belajar berfikiran
keluar daripada kotak, cikgu pun kena sebelum dia orang keluar daripada kotak, kita kena keluar daripada kotak. Macam itulah. Okey. Okey, soalan lain? Jadi itulah kata terbitan kreatif, inovatif, kritis semua cikgu-cikgu kena ada lah tu. Tuan nasihat cikgu. Lagi? Ada soalan lain? Ada. Soalan saya, adakah dengar tak? Dengar. Adakah pilihan menjadi seorang guru menjadi pilihan utama cikgu atau sebaliknya? Okey. Nak tahu nak korek nasi cikgu tak cik ni. Okey. Mula-mula sekali cikgu ni terus terang je sebab cikgu cerita je. Awal-awal memang tidak. Gitu. Awal-awal memang tidak. Betul cikgu kata tidak. Sebab cikgu masuk bidang lain kan cikgu kata cikgu ambil agri engineering kan. Okay, tapi sebab rasa macam tak sesuai dengan perempuan. Betul tak? Perempuan ni jadi apa sesuai? Selain daripada misi. Cikgu lah kan. Cikgu kata kalau jadi misi memang biasa banyak kan perempuan. Tapi cikgu tak nak jadi misi. Lepas tu, tapi bila fikirkan tu kata dari segi masa sama dengan keluarga, dia fikir balik lah. Ini memang lepas tu cikgu kata cikgu jatuh cinta start daripada cikgu guru sandaran. Jadi bila dah jadi guru sandaran, cikgu pun meletakkan guru tu sebagai pilihan utama. Jadi memang awal tu cikgu kata cikgu tak nak konon-konon nak jadi engineer. Konon. Tapi bila dah ni macam sama je cenderung ni ambil profession lain tapi jadi lain. Tapi bila dah masuk guru sandaran, cikgu memang dah jatuh cinta dengan guru. Sampailah sekarang ni alhamdulillah memang dah sepati. Guru tu lah profession cikgu selama-lamanya lah kot. Itulah. Katanya dari pilihan utama tu dulu tidak tetapi sekarang ya. Gitu dah kata. Okay, InsyaAllah lah. Ya, soalan lain? Ada soalan lain Min Azmina? Ada. Saya bagaimana cikgu menghadap murid, menghadapi murid maupun guru yang berbagai ragam. Kalau ikutlah betul. Memang tu tak dinafikan. Baik guru ke, baik pelajar, baik murid ke, memang pelbagai. Cikgu dah mengajar, cikgu kata cikgu ajar 25 tahun. Tapi 25 tahun tu lah pelbagai ragam murid dan guru yang cikgu tempuhi. Dari situlah cikgu mengenali karakter manusia yang pelbagai. Kalau tak kita tak tahu. Jadi cikgu dah 5 buah sekolah berbeza-beza. Ada yang sekolah maksudnya Cina, India, Melayu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni Melayu Melaka lah. Tapi ada dulu Cina ni cikgu rasa lain lah. Cikgu rasa lain, berbeza sangat. Lepas tu cikgu mengajar pula tu kat bandar. Awal-awal kat bandar. Jadi bila bandar tu penyanyi dia lain lah. Kampung lain. Beza sangat. Jadi nak pelbagai ragam tu, murid yang pelbagai ragam tu, dari situlah. Melalui itulah cikgu belajar berkongsi kasih sayang. Kita berkongsi kasih sayang dengan murid dan mendekati mereka tu sebagai anak yang perlukan bimbingan. Dan tunjuk ajar daripada kita lah. Bimbing mungkin selesai. Jadi saya kata saya berkongsi kasih sayang dengan anak saya, mendekati mereka sebab saya kata mereka perlukan bimbingan dan tunjuk ajar. Bukan setakat ni semua matematik ke nak tanya? Semua matematik. Okey. Bukan setakat kita ngajar. Bukan setakat kita ngajar matematik saja tau. Anak-anak kita ni memang kadang-kadang tu bagi tazkirah sekejap. Boleh masukkan tazkirah tu, didikan tu. Sebab kadang-kadang kalau nak ikut kita agama Islam, kadang-kadang saya pun sebanyak ada yang tak dapat ngaji, tak boleh ngaji, sian. Even dah tingkatan 4. Bila tingkatan 4, jadi bila tu kata kita bukan setakat ngajar matematik je. Saya sedih lah kalau anak murid kita sesama Islam, kita sesama Islam kat sini, sesama Islam tak erti ngaji. Tunjuk lain, bunyi lain. Saya sedih sangat, saya sedih. Jadi dari situlah kita ajar. Kadang-kadang kita ajar sembahyang solat 5 waktu je, kita hanya simple je. Dari situ saya kata didikan. Mungkin dia mak ayah dia tak kisahlah, mak ayah dia mungkin tak sempat nak ajar, kita je lah yang ajar. Bukan setakat matematik je kita ajar, benda tu kita pun kena ajar juga. Lepas tu, dan daripada berkongsi kasih sayang tu, kita pun sebenarnya perlu ada sifat tegas. Sifat tegas. So, mungkin lah cikgu kamu muda lagi, memang kadang-kadang emosi kita. Pertama memang betul, cikgu tak nafikan. Awal-awal mengajar, karakter cikgu lain. Jadi dalam-dalam mengajar lain. Jadi awal-awal tu kita ni, orang kata, tegas tapi keras. Tapi dah tua ni tegas tapi lembut. Macam tu. Jadi pandai-pandai lah. Itu kadang saya rasa, ini saya cerita pada pengalaman cikgu, cerita dengan cikgu. Dulu masa muda-muda, gagang, nampak gagang. Tapi sekarang ni lembut. Kita tak nak ni orang kata tak nak sangat terlalu ni, lembut tapi sampai. Gitulah. Jadi tu kata punya sifat tegas tapi lembut dalam tutur kata dan juga beri nasihat. Beri nasihat. Lepas tu berilah ilmu yang kita ada ni
dengan penuh keikhlasan dan doakanlah setiap anak didik kita tu. Itu je. Ya, cikgu rasa itulah maksudnya bila nak menghadapi pelbagai ragam tu, kita doakan anak didik kita. Ya, sebab kadang-kadang mungkin dia orang ni kurang kasih sayang. Kita bagilah kasih sayang kat dia. Mungkin kat rumah kurang, jadi kita bagilah kasih sayang kat dia. Kadang-kadang tak buat kerja sekolah tu, janganlah marah sangat. Tapi mungkin kamu dia atas cikgu tapi cikgu tak. Jadi tak apalah. Tak apa. Cikgu tak marah pun. Cikgu kata tak masuk PDPR. Tak apa. Cikgu tak marah pun. Tak apa. Saya malah nak ulang-ulang. Kata cikgu teruskan je. Gitu je lah. Itulah. Saya punya cara lah. Kadang-kadang untuk guru-guru tu, kita tahu. Cikgu dah tua kan. Cikgu tua. Ada yang pelbagai ragam betul lah. Tak ada ragam. Tapi kita buat je lah kerja kita. Yang penting kita jalankan amanah kita. Itu kalau dia ni, kita ada pengurusan lah untuk menunggu mereka dan sebagainya. Kita sebagai cikgu yang ada ni, kawan-kawan ni, tak apalah. Kita maafkan dia je lah. Itu bagi ragam guru lah. Okay, soalan lain? Admin nak tanya? Saya. Okay, Yang macam cikgu cakap tadi kan, kalau kita boleh jadi misi ataupun cikgu kan, macam tu. Contohnya, marah special lain. Apa cikgu? Antara sebab utama cikgu pilih profession guru ni. Okay. Kenapa cikgu pilih profession guru jadi pilihan cikgu? Okay. Bukan cikgu je, korang pun sama kan? Okay. Sebenarnya profession guru ni satu kejayaan yang menarik lah pada cikgu lah. Satu kejayaan menarik. Lepas tu mengajar satu ilmu. Okay, kita ajar satu ilmu dan pastikan ilmu tu bermanfaat kan? Ada tak awak ajar satu ilmu yang tak bermanfaat? Cuba cerita kat cikgu. Tak ada kan? Semua bermanfaat kan? Even 1 tambah 1 pun awak kata 2. Jangan 1 tambah 1 awak kata 3. Tak ada kan? Tak ada. Kita 1 tambah 1 2. Cikgu kata 2 je. Cikgu kata 2 bukan 3. Cikgu tak tipu. Kata. Kalau dia salah tekan kalkulator tu, saya cakap kalkulator tak salah. Kalkulator betul. Awak yang salah. Sebab tak pandai guna kalkulator. Kata kalkulator ikut awak punya arahan je. Okey. Tapi cikgu insyaAllah cikgu akan ajar perkara-perkara yang baik lah kan. Jadi itulah bila kata membaat, cikgu kata kenapa cikgu pilih cikgu sebagai pilihan profession cikgu. Kata-kata satu bila membaat tu, satu lagi itulah pahala yang berterusan lah. Cikgu pilih pahala yang berterusan, ibu cikgu dah tak ada. Lepas tu, cikgu tahu benda lagi. Apa bila dorongan keluarga lah. Dorongan keluarga memang cikgu, sebab keluarga lah mendorong cikgu lah. Cikgu pun lama-lama cikgu kata, dah serasi lah dengan saya. Itu lah kenapa profession guru selain daripada kerja tetap. Betul tak? Kerja tetap. Bila kerja tetap membencin lah. Adalah 2 tahun awak benci cikgu, tak ada je kata kecuali kaya. Kahwin dengan Datuk Seri. Tak apa nak benci-benci lah. Tapi sebab cikgu ni tak pernah kaya. Jadi teruskan je lah. Okay, menjawab atas soalan tu Azmina. Sorry lah ada joke sikit awak nanti cut lah mana-mana yang patut. Okay. Ada soalan? Before kita akhiri wawancara kita ni, apa lagi tak kata-kata terakhir daripada cikgu kepada kami yang bakal-bakal guru ni? Kata-kata akhir. Dah boleh ke? Dah boleh ke? Terakhir dah cikgu. Biasa kejap hangat kita ni. Ya kan, dah boleh hampir 3 jam hari ni. Pukul 12 sampai. Okay, tak apa. Kata-kata akhir pada, tak apa. Korang, ini je lah. Korang muda-muda lagi kan? Tak ada dua je cikgu je ni sebenarnya ni. Katanya, inilah cikgu satu profession yang sangat mulia dan sentiasa dipandang tinggi tu kita tahu dah kan. Jadinya awak ceburilah bidang ni, kemudian teruskan, jadilah seorang pendidik yang sangat baik, yang pandai menunaikan tanggungjawab, amanah yang diberi. Okay? Lepas tu mengajarlah, didiklah anak-anak murid tu dengan penuh keikhlasan. Jangan berkira segala apa kerja jangan berkira. Kita ni kalau nak berkira ni orang akan berkira dengan kita. So jangan berkira. Okay? Terutama kalau kita ngajar kelas peksa. Okay? Kadang-kadang memang kelas peksa kita tak ada dibayar apa-apa. Tapi kita nak anak murid kita berjaya. Kita dapat mana kita tak nak hadiah. Okay, kita tak nak ada, tapi bila dia berjaya, SPM ke, bila dia dapat matematik A, itu kita sangat suka. Nanti awak akan rasa macam mana cikgu rasa. Seronok kita buat kelas banyak-banyak. Bila dapat result bagus, itu satu kepuasan bagi cikgu lah. Cikgu tak nak hadiah pun tapi result yang baik, tu itulah. Jadi, itu saya kata satu profession yang sangat mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan jangan lupa ingat cikgu tu dijadikan role model oleh masyarakat, contoh yang terbaik kepada masyarakat. Lepas tu last sekali lah. Jadi cikgu ni umpama seperti belian. Kenal belian? Okey, semua orang nak belian kan? Okey. Belian ni memantulkan kilauan berkemerapan tapi pada ketika yang sama dirinya juga bernilai. Itu. Jadi dia tu memantulkan cahaya kilauan tu dan dia tu dikira seorang yang bernilai. Siapa tu? Cikgu lah tu. Okey, itu je lah kata-kata terakhir daripada saya lah. Tak apalah. Jadi, terima kasih cikgu luangkan masa dengan kami walaupun sekejap tapi
Walaupun masa tu duk tukar tapi alhamdulillah ada juga rezeki kita interview dengan cikgu. Jadi apa lagi dulu? Nak minum lagi? Tak ada lagi tak? Good luck lah korang untuk buat assignment. Assignment kan? Nak tutup ni ke? Ah. Nak tutup kedai ke macam mana? Siapa? Bila?